Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang saya kasihi sekalian, hari ini kita akan meneruskan tajuk kita di bawah tajuk pembezaan, iaitu mencari nilai maksimum ataupun minimum. Untuk makluman para pelajar sekalian, apa yang kita faham dengan tajuk maksimum dan minimum? Di dalam suatu graf lengkung yang berbentuk macam ombak tu, cuba para pelajar lihat, lengkung yang berbentuk macam ombak, naik turun macam tu. Ada titik yang paling tinggi, titik yang paling bawah sekali. Ini paling tinggi sekali, titik maksimum. Titik maksimum. Ada bahagian yang paling rendah sekali, dikenali sebagai titik minimum. Itu yang kita kena ketahui. Dan dalam titik maksimum dan titik minimum ini ada nilai. Nah, nilai ini adalah dipasi X. Titik ada sepasang X, Y. Nah, Y di situ dikenali sebagai nilai maksimum. X tidak, Y. Begitu juga dengan sini, sepasang titik ni ada X, ada Y. Maka oleh kerana dia paling rendah, maka Y itu dikenali nilai yang paling minimum sekali lah, titik minimum. Apa nilai minimum? Kita tengok Y di sini, titik minimum. Bukan titik, nilai minimum. Itulah tajuk kita pada hari ini, nak mencari dua benda ni lah. Titik maksimum yang paling atas sekali dan paling bawah titik minimum. Untuk dua benda perkara ini, dua titik ini dikenali sebagai titik pusingan. Titik pusingan. Kalau titik pusingan berarti sama ada dia maksimum atau minimum. Dia pusing. Tengok macam mana dia maksudkan pusingan. Naik, lepas tu dia akan turun. Nampak? Dia ada naik, masa puncak turun. Tempat turun daripada naik ke turun tu dikenali sebagai pusingan. Begitu juga sini, turun, lepas tu dia naik. Maka ada pusing daripada turun ke naik, titik pusingan. Jadi titik pusingan ada dua, maksimum dan minimum. Hari ini kita akan menggunakan kaedah titik pusingan untuk mencari titik maksimum dan minimum. Cuba kita lihat soalan ini. Cari koordinat titik pusingan bagi lengkung Y sama dengan X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tolak X tambah 4. Y sama dengan X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tolak X tambah 4. Jadi bagaimana kita nak mencari titik pusingan? Untuk makluman para pelajar sekalian, titik pusingan maksimum atau minimum kita carilah dengan cara membezakan dia, iaitu kita cari dy dx. Jadi dy dx ini X kuasa 3. Cuba kita beza dia. Ingat lagi, mungkin anda masih ingat, 3 dirapkan dengan depan, 3 tolak 1. 3 ada depan, 3 tidak ada nombor 1. X, 3 tolak 1 jadi 2. 3x kuasa 2 tolak 2 ni pula bagaimana kita nak beza? 2 kita didarabkan dengan depan, 2x 2 tolak 1, habislah. X kuasa 1 tak tulis 2x, dan tolak x itu kita bezakan apa? Kalau nombor yang ada x saja, x tidak ada kuasa, tidak ada perubahan pada x, kita hapuskan x itu, tinggalkan saja perkali. Perkali di sini tidak tulis berarti 1. Pemalar pula tambah 4. Bezakan pemalar, dia akan menjadi sifar, tidak tulislah kosong. Jadi itu saja jawapannya bila kita bezakan 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 1. Sekarang kita tekan kalkulator untuk kita mencari nilai x pada titik pusingan. Dy dx ini kecurunan. Ingat, kecurunan dy dx pada titik pusingan adalah kosong. dy dx kecurunannya, cuba lihat kalau kita buat tangent dia mendatar.
Nampak? Seladi dengan paksi X, begitu juga sini. Tangent adalah satu garis yang menyentuh graf itu hanya satu titik pada titik persingan yang mendatar. Mendatar itu tidak ada kecurunan, berarti kecurunannya kosong. Maka kita samakan hasil kita beza tadi dengan sifar. Kita bezakan dan kita faktorkan mereka untuk mencari nilai X. Tekan kalkulator, kita gunakan mode, gunakan equation X kuasa 2 tu. Tapi kalau kita guna kaedah manual, 3X kuasa 2, kita faktorkan 3X kali X. 3X kali X jadi 3X kuasa 2. 1, tidak ada pilihan, 1 kali 1. Di sini tolak. Kita letakkan pada tempat yang besar tolak ni. Sebab ini tolak, berarti tanda mereka tak sama, tambah atau tolak, ataupun tolak atau tambah. Ini tolak 2 kita letakkan pada tempat yang besar, iaitu 3 kali 1 berarti 3 besar lah. Kalau 1 kali dengan X berarti 1, 3 dengan 1, 3 besar, berarti di sini tolak. Jadi di sini tambah. Jadi bila kita samakan dengan sifar, akan ada dua nilai. Pertama, 3X tambah 1 sama dengan sifar. Atau X tolak 1 sama dengan sifar. Sekarang kita selesaikan ini dulu. Tambah 1, kita bawa ke sebelah kiri, jadi tolak 1. Darab, 3 darab X, bawa ke sana jadi bahagi. X sama dengan tolak 1 bahagi 3. Ni X tolak 1, pergi sana, X tambah 1. Jadi ada dua titik, iaitu X sama dengan tolak 1/3 ataupun X sama dengan 1. Ini belum lagi titik. Ini hanya nilai X saja. Untuk mencari titik, kita mencari nilai Y. Kita masukkan negatif 1/3 ke dalam persamaan atas kali itu. Sama Y sama dengan X kuasa 4 tu. X kuasa 3 jadi tolak 1/3. Kuasa 3 tolak 1/2. Kuasa 2 tolak 1/3 tambah 4. Jadi kita selesaikan dia. Kita akan dapat jawapannya. Jawapannya berapa? Jadi tolak 1/3 kuasa 3 ni berarti tolak 12/27. Tolak dikuasakan dengan tambah, dengan positif, dia akan menjadi tambah. Jadi tolak 1/9. Tolak dengan tolak akan jadi tambah 1/3 tambah 4. Jadi untuk mengatasi masalah ni, kita boleh tekan kalkulator ataupun kita samakan pembawah. Semua bawah dengan 27. Sini untuk dapat 27, darab 3. Sini darab dengan 9. Ini darab 27. Kita lihat bagaimana. Y sama dengan tolak 1/27. Tolak di bawah tu 9 kita darabkan dengan 27 kali 3 ataupun kali 3. Jadi 3/27. Sekarang apa lagi? Tambah 1/3. Dia tambah 1/3 ni, bawah kena jadi 27, darab 9. Atas pun darab 9, jadi 9/27. Tambah 9/27. Tambah 4 bersendirian. 4/1/27. Berarti atas 4 kena darabkan dengan 27. 28, 108. Jadi itu caranya. Sama dah pembawah. Jadi kita tolak saja atas. Tolak 1, tolak 3. Jadi tolak 4 tambah 9. Jadi tambah 5. 5 tambah dengan 108 jadi 113/27. Jadi titik yang pertama adalah tolak 1/3. Y dia 113/27. Titik yang kedua kita lihat X sama dengan 1. Kita masukkan X sama dengan 1 dalam Y. X kuasa 3. Jadi 1 kuasa 3 tolak 1 kuasa 2 tolak 1 tambah 4. Ini lagi mudah lah.
103 1, 101 tolak kali habis sifar, tolak 1 tambah 4 jadi 3. Di titik yang kedua adalah 1 3. Ni titik ni ada 2 titik. Jadi selesai saja kita mencari titik pusingan. Namun kita belum tahu lagi adakah sama ada mereka itu maksimum, mana satu maksimum, mana satu yang minimum. Jadi untuk mencari titik pusingan, kita samakan dy dx dengan sifar. Kita selesaikan dia, kita bezakan dia. Lepas tu kita faktorkan, kita cari nilai x, masukkan dalam y, dapat nilai y, dapat 2 titik. Jadi sekarang kita gunakan kesempatan ini untuk menentukan sama ada titik tersebut maksimum ataupun minimum, iaitu dengan cara kita bezakan dy dx sekali lagi. Kita bezakan dia. Okay, sekarang kita bezakan ni, lihat ni. Tengok di sini. Dy dx kita bezakan, dia akan menjadi d2y per dx kuasa 2. 3x kuasa 2 kita bezakan, 2 kali 3 jadi 6. 6x. Tolak 2x kita bezakan, dapat tolak 2 perkali dia saja. Dan pemalar kita bezakan, dapat sifar. Jadi 6x tolak 2. Pada titik yang pertama, titik yang pertama itu negatif, x sama dengan negatif 1/3 ni. Sekiranya kita masukkan di sini x negatif 1/3, kita masukkan pada d2y dx kuasa 2. Jawapannya kalau kita masukkan di sini, tolak 1/3 kali 6, tolak 2. Tolak 6 kali 1, 6. 6 bagi 3 dapat tolak 2. Jadi tolak 4. Jawapannya negatif, kecil daripada sifar. Berarti titik tersebut adalah titik maksimum. Sekiranya titik itu maksimum, berarti titik sini adalah maksimum. Sebab apa maksimum? Kita bezakan sekali lagi di dy dx kuasa 2, masukkan nilai x itu mendapat nilai negatif. Berarti dia maksimum. Dan titik satu lagi, x sama dengan 1, kita masukkan tempat ni di dy dx kuasa 2, 6 kali 1, 6. 6 tolak 2 jadi 4. Kita try masuk tengok. Di dy dx kuasa 2, 6 kali 1 tolak 2. Jadi 6 tolak 6 kali 1, 6. 6 tolak 2 jadi 4 adalah positif, besar daripada sifar. Berarti titik yang besar daripada sifar di dy dia adalah minimum. Jadi itu cara mencari dia. Pertama minimum, maksimum. Titik pertama nak mencari titik pusingan, samakan dulu dengan dy dx sama dengan sifar. Cari nilai x, masukkan dalam persamaan y, dapat nilai y, dapat 2 titik. Untuk menentukan maksimum atau minimum titik pusingan tersebut, kita masukkan nilai x ke dalam hasil perbezaan sekali lagi di 2y dx kuasa 2. Sekiranya negatif, dia akan menjadi minimum. Kalau negatif, maksimum. Sekiranya positif, dia akan menjadi minimum. Jadi minimum, kalau maksimum bentuknya macam n itu. Naik, turun. Kalau minimum, bentuk dia macam U. Jadi sekianlah saja pelajaran kita pada petang ini. Dan diharap para pelajar mengambil keretangan, menandakan keretangan pada form yang telah saya sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.